Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, saya tertarik untuk translate sedikit apa yang diterangkan oleh sahabat kita daripada negara jiran, Rio Rizaldi nama dia. Saya pun tak kenal dia ni. Saya tertarik juga dengan video yang dia kongsikan. Okey, ni beliau, siapa nak tengok. Okey. Berkenaan dengan topik beli turun, jual naik. Dia ada terangkan tapi bahasa Indonesia lah. Saya boleh translate serba sedikit. Walaupun apa yang diterangkan itu adalah market Indonesia, market dia panggil lah. Tapi banyak persamaan. Banyak baik yang kita boleh ikut lah. Okey, walaupun market tak sama. Okey, Malaysia, Indonesia dia tak sama lah kalau ikutkan. Tapi daripada sudut teknikal tu insya-Allah. Dia punya topik yang dibincangkan adalah beli turun, jual naik. Okey, sebelum tu minta like saya punya Facebook. Okey, ni Jamil Baharom, saya punya Facebook untuk nak kenal saya lebih rapat. Okey, so anda boleh type saja Jamil Baharom. Okey, ataupun @jamil.baharom85 ataupun anda boleh pergi terus ke saya punya Technical Trader by Jamil ni. Okey, yang sekarang dah ada lebih kurang berapa 9,056 member. Okey, just cari saja Technical Trader, TECHNICAL TRADAR. Install lah Telegram. Banyak grup-grup saham. Okey, banyak grup-grup saham yang info yang akan diberikan yang boleh kita sauk daripada grup saham, yang boleh kita ambil lah daripada grup-grup saham. Okey, so saya pergi terus apa yang dimaksudkan oleh beliau beli turun harga naik. Beli turun jual naik. Okey. So apa yang dia terangkan dekat sini adalah berkenaan dengan support resistance. Okey, so normally dia bagi tahu lah, dia bagi tahu. Okey, normal manusia ni suka pada benda-benda yang diskaun, benda-benda yang murah. Sedangkan dia bagi contoh, kalau kata kita pergi makan pun, kita tengok macam satu supermarket, contoh display 90% ke apa ke 50% diskaun, kita akan tertarik. Normal, setiap manusia kalau disebut berkenaan diskaun akan tertarik, sama dalam konsep saham. Ni apa yang dia bagi tahu lah, saya tolong translate balik. Okey. So normal dalam saham sekalipun kita akan menarik kaunter yang murah. Okey, murah bermakna apa tau? Yang dulunya mahal sekarang ni dia turun. Itu. Benda ni membuatkan orang menarik untuk buat pembelian. Okey, contohnya macam ni, dia ada tunjuk berkenaan dengan support resistance sesuatu saham. Saya terangkan kepada anda Okey, sesuatu saham sekiranya bergerak. Sebelum tu saya nak buang sat Telegram ni. Saya terganggu. Okey, sesuatu saham bergerak naik sampai ke satu tahap, kita panggil dia, bukan kita tak panggil resisten lagi. Okey, sampai ke satu tahap dia cakap, kemudian turun. Bukan dia cakap lah, semua orang tahu benda ni. Apabila sesuatu saham itu bergerak naik kemudian turun, tak berjaya naik, maka terbentuklah resisten di situ. Kemudian turun, okey, tak berjaya turun, naik semula, setelah beberapa hari baru kita ketahui ataupun baru kita tahu dekat situ ada support dan naik semula. Okey, kebanyakan orang dia akan study macam mana tau. Dia nak tahu tempoh daripada resisten ke resisten berapa, daripada support ke support berapa. Dia nak buat ideologi sendiri. Faham tak? So katakan 2 minggu contohnya. Okey, so dia tahu 2 minggu nanti turun sampai kat para-para support, dia beli balik, kemudian dia jual dekat atas. Okey, so kebiasaan dia orang nak macam ni, beli dekat bawah, jual dekat atas. Normal, siapa pun nak macam tu. Tak dinafikan. Di video-video awal dia ada terangkan benda ni. Normal manusia memang nak beli di harga yang rendah kemudian jual pada harga tinggi. Itu adalah satu perkara biasa. Dah padam pun dia main lagi. Sekejap. Okey. So itu adalah orang kata satu perkara biasa. Setiap manusia memang berfikiran macam tu. Okey. So saya nak terangkan ni ikut balik apa yang dia cerita tu, saya nak translate balik. Okey, so bila apa yang dia terangkan dekat sini benda ni akan berlaku apabila pembeli dan penjual, ini dia cerita ni agak dalam lah. Siapa yang faham dia faham, tak faham tak apa, slow-slow. Dia maksudkan dekat sini, kalau pembeli dengan penjual ni sama banyak, okey, contoh yang nak beli pun ada 500,000 lot, yang nak jual pun ada 500,000 lot. Okey, dia akan bergerak sideways. Kalau sama banyak, dia balance, yang nak beli dengan nak jual, yang nak beli dan jual sama banyak.
Okey, so dia akan jadi sideways. Okey, dia akan jadi sideways, lebih kurang macam tu lah. Okey, so kita ni ibarat kita ni pembeli. Okey, kita ni investor ataupun pelabur saham. Okey, kita ada seorang sahaja. Kita kenal kita seorang. Mungkinlah kenal lagi 2-3 orang kawan lain. Tapi kita tak kenal lagi. Contoh dia bagi tahu contoh tadi ada 500,000 orang yang main saham. Kita seorang. Okey, 499,999 lagi kita tak tahu cara pembelian macam mana. Kita duk kata beli kat bawah jual kat atas, beli kat bawah jual kat atas, tapi yang lain kita tak tahu teknik depa pakai teknik apa. Kita kena tengok ke mana lebih banyak. Okey, guna teknik apa yang lebih banyak. Okey, di akhir video insya-Allah anda akan lebih faham. Nah, so dia cerita dekat sini kalau kata jika ramai yang beli, maka saham itu akan bergerak naik. Okey, kalau ramai yang berminat untuk beli, maka saham itu akan bergerak naik. Dia minat beli ni tak kisahlah dia dapat news ke. Okey, ada berita-berita rumours dan sebagainya. Okey, ataupun ada technical signal. Okey, tak kisah asalkan ramai je orang buat pembelian, okey, compare dengan yang nak jual, maka saham itu akan bergerak naik. Nah, itu konsep dah. Okey, so katakan yang dia bagi contoh tadi, yang nak beli. Okey, contohlah dekat sini yang nak beli, katakan yang nak beli hanyalah 150,000 lot. Okey, 150,000 lot. Katakan yang nak beli 150,000 lot pula dah. Sekejap beli. Okey, manakala yang nak jual, okey, 100 lot. 100,000 lot. Okey, kalau yang nak beli lebih ramai daripada yang nak jual. Okey, lebih ramai terbalik. Saya cerita semula lah. Bagi apa yang lebih kurang yang dia cerita tadi. Supaya lebih faham sikit. Okey. Baik-baik lah. Janji yang faham. Okey, katakan yang nak jual 150,000 lot. Manakala yang nak beli hanya 100,000 lot. Apa beza dia dekat sini? Yang nak jual ramai, yang nak beli sikit. Jadi bila habis sahaja lot yang dijual ni, maka ada balance 50,000 lot. Balance itulah yang menyebabkan, okey, dia jual sehingga paras turun. Pening lah tu. Okey, katakan dekat sini, selalunya dia akan berlaku kat sini. Okey, katakan bermula di sini yang nak beli 100,000, yang nak jual 150,000. Okey, jual balance sampai 100,000, ngam-ngam dekat sini 100,000, maka 50,000 lagi itulah yang akan menyebabkan dia turun. Okey, sebab terlebihnya jual. Banyak orang jual daripada beli. Faham? Berlaku juga konsep di sebaliknya. Okey, konsep di sebaliknya means kalau kata yang nak beli dekat sini, okey, yang nak beli pula 200 lot. 200,000 lot. Okey, yang nak jual tadi tetap sama. Okey, 150,000 lot. Okey, katakan yang nak okey, yang bawah ni beli. Okey, katakan yang nak beli sebanyak 200,000 lot, yang manakala waktu tu yang nak jual adalah sebanyak 150 lot. So daripada sini naik ke atas ni habis 150,000 lot. Okey, habis 150,000 lot, maka ada lagi tak cukup 50,000. Itu yang menyebabkan harga itu bergerak naik. Minta maaf banyak-banyak kalau tak faham lah. InsyaAllah nanti saya akan cerita bagi lebih detail lagi. Okey, so tak apa. Saya tunjuk di dalam bentuk kita punya kita punya platform. Saya rasa mungkin lebih jelas dekat situ. Okey, so kita pergi ke platform. Okey, yang mana kalau kita tengok platform, kita ambil satu kaunter syariah. Okey, yang pertama sekali ada kaunter bonaan. Okey, so kalau kita tengok kaunter ni nah, maksud belian dan jualan itu. Contoh kalau ini yang Q, faham tak? Ini yang Q. Okey, Q ni bermakna 320,000 lot. Okey, 330,000 lot yang nak beli pada harga 9 sen. Manakala 22,000 lot 786 ini nak jual pada harga 0.95. Ini yang dah Q. Ini yang dah Q. Yang kita sembang tadi tu, yang dia duk cerita tadi tu, 200k lot nak beli, 150k nak beli ni, bukan yang Q. Okey, yang Q tak apa, biar dia Q kat situ. Okey, contohnya pada ketika ni, contohnya waktu ni, okey, waktu ni kita tak tahu sama ada ramai nak buat pembelian ataupun ramai yang nak buat penjualan. Okey, cerita dia kalau dekat sini ramai yang nak buat pembelian, contoh yang nak beli sampai 1,000,000 lot. Okey, manakala nak jual 500,000 lot sahaja. Jadi harga akan bergerak naik. Sebab apa? Orang akan terpaksa beli di harga yang tinggi.
Sebab demand tinggi. Lebih kurang macam itulah, boleh dikatakan juga macam demand tinggi. Jadi kalau ramai nak buat pembelian, maka harga itu akan bergerak naik. Tapi di sebaliknya, ramai pula yang nak buat penjualan, dia tetap ada orang beli. Tak ada lah contohnya kalau kita tengok dekat sini ya. Okey. Daripada pagi ni, kaunter ni daripada pagi, okey, tengok awal-awal ni tak apalah, kita tak tahu beli jual. First kali ni orang beli. Yang harga 9 sen ni 15,000 lot ni adalah pembelian. Buktinya adalah 100% buy percent. Yang kedua pada 92 minit, okey, ada 30,000 lot pembelian. Maknanya setiap hari akan ada orang beli, akan ada orang jual. Ini yang beli 100%. Yang 0% ni adalah jual. Yang 0% ni adalah jual. Dia tak ada buy percent. Okey, maknanya pada setiap hari akan ada berlaku pembelian dan penjualan. Okey, ada orang yang nak beli, ada orang nak jual. Jika berlaku je volume, okey, terhasilnya volume dekat sini, bermakna berlakunya transaksi jual dan beli. Panjang lah kat situ, tak apalah, kita cerita sikit dulu nah. Okey, so situasi untuk kaunter ni, kalau kita tengok daripada pagi tadi, okey, tengok. Kalau anda boleh kira balik satu persatu, saya malas lah. Saya bukan kerja saya nak kira. Okey, tapi kita boleh nampak bahawa untuk hari ni ramai yang nak beli compare yang jual. Okey, pada hari ni ramai yang beli compare jual. Okey, so kita tengok kaunter lain. Kaunter yang turun pula, sign. Kalau kita tengok daripada pagi, okey, kalau anda boleh kaji lebih lagi, insya-Allah, nah. So anda tengok dekat sini. Ini jual, ini jangan kira lagi, yang pukul 9 minit. Ini jual 12 lot. Kalau anda berani kira, anda kira. Nak pandai, nak cepat, anda kira. Saya tak mau kira. Tak, bagi saya bukan tak penting, penting, tapi kita congok-congok lah. Nah. Ini beli. Ini jual 19% saja beli, manakala 81% jual. Okey, banyak yang jual. Okey. Dan kalau kita tengok di atas-atas ni, di sini jual banyak. Di sini jual banyak. Okey. Maka apabila jual itu lebih banyak, ni lagi banyak jual. Okey, nampak? Jual 1% je yang beli. Manakala 99% lagi adalah jual. Okey, jadi bila sesuatu saham itu, okey, kita yang Q kita tak tahu lagi. Yang Q ni biar pergi kat dia Q lah. Yang apa yang dia maksudkan tadi dalam video YouTube tu adalah kalau ramai yang nak jual, maka harga akan bergerak turun. Ni ramai nak jual lah. Kalau anda tak percaya, okey, anda kira balik berapa ramai yang beli, berapa ramai yang jual. Okey, saya tak mau kira lah. 3 jam tak habis video macam ni kalau saya tolong kira. Anda kira sendiri. Okey, itu maksud dia. Okey, yang dikatakan kalau ramai nak beli, maka saham itu akan bergerak naik. Kalau ramai nak jual, maka saham itu akan bergerak turun. Okey, itu serba sedikit. Apa yang diceritakan di dalam YouTube beliau. Okey. Tapi apa yang dia tanya, persoalan dia, kenapa waktu kita beli harga turun? Kenapa kita jual harga naik? Saya bagi reason saya dan lebih kurang reason macam dia. Okey, selalu kita akan beli pada harga yang rendah, yang diskaun. Jadi kalau kita tengok sesuatu saham itu daripada atas turun, kita berminat nak beli. Okey, walhal pada waktu tu dah over. Okey, terlebih jualan, dah memang orang nak jual, memang harga turun lah. Okey, kalau kita tengok balik konsep ni, kalau ramai jual maka dia turun. Kalau kita anggap ini sebagai satu diskaun yang dimula-mula tadi dia dah bagi tahu, saya dah bagi tahu. Okey, kalau kita pantang dengar perkataan diskaun, kita silap besar. Okey, sebab apa? Kaunter yang turun itu, dia sedang nak turun. Sebab apa kita selalu beli dan turun? Jawapan dia adalah kita beli di level bawah support. Kaunter kalau dia dah turun below support, lagi ramai lah orang nak jual. Maka lepas beli turun lah lagi kaunter tu. Okey, dan berlaku di sebaliknya adalah apabila kita jual saja, kaunter tu naik. Sebab apa? Selalu kita beli dekat area-area rendah. Betul, kita beli kat support. Nasib naik. Okey, naik. Dan dia naik lebih daripada resisten yang lama, kita pun takut. Jadi bila kita takut, kita buat penjualan. Maka selepas jual tu dia naik lagi melampau-lampau. Sebab apa tuan-tuan dia naik lagi? Sebab apabila sesuatu kaunter naik melebihi resisten, lebih ramai orang berminat untuk beli. Okey, lebih ramai berminat untuk beli. Dia kata apa? Bukan sekadar 5%, 7%, malah boleh pergi 50%, 100%, 200%. Dia kata. Dan dia tak buktikan. Saya nak buktikan kepada anda. Kita tengok dekat chart Nexus. Okey. Dia kata, yang lebih kurang apa konsep yang saya selalu guna, adakah kita nak main saham waktu ketika sideways?
Maksud dia, di last tadi dia kata, okey, adakah kita nak main saham ketika saham itu berada di sideways, ataupun kita nak tunggu bila dia dah uptrend baru kita beli. Maksud dia menaik itu uptrend lah. Uptrend ni counter yang menaik lah. Maksud dia dekat situ. So kalau kata counter ni kita nak main dekat, kita nak duduk dalam golongan yang mana? Okey, adakah kita nak duduk di golongan yang waktu sideways, ataupun kita nak tunggu dia naik, break resistance, dia uptrend baru kita beli? Anda pilih sendiri. Dekat saya punya Celik Teknikal ke, kelas ke, mana-mana memang saya ajak konsep macam ni. Sebab apa? Mai sini saya buktikan. Counter ni dulu sideways. Okey, siapa yang nak beli waktu sideways ni? Tak ada masalah, kita tak halang. Kita tak halang beli waktu ni. Dia kata dia beli kat sini, dia jual kat sini. Dia beli kat sini, jual kat sini. Dia beli kat sini, jual kat sini. Tapi saya, apa yang saya ajak, apabila dia break resistance, baru kita beli. Tapi saudara Rio kita ni pun dia cerita tak habis. Normal lah nak promote kelas kot. Okey, dia kena bawa sekali dengan volume. Mungkin dia terlepas cakap, bukan terlepas. Mungkin dia terlepas pandang untuk cerita berkenaan dengan volume. Fikir positif. Okey, so bila datang volume, bila break resistance baru kita beli. Maksud dia, apabila break resistance ni bukan sekadar 7%, boleh pergi 50%, boleh pergi 100%, boleh pergi beratus-ratus %. So, lihat sendiri dia punya bukti. Apabila dia dah mula uptrend, takkan nak main waktu sideways. Itu maksud dia. Bukan tak dinafikan, memang ada orang boleh buat duit dekat sini. Memang ada orang boleh buat duit dekat sini. Ni counter ni, kalau counter, sorry to say lah, kalau counter KNM, okey, so dia tengok turun, dia beli. Memang dia boleh buat duit sekali. Turun lagi, pakai tak jual. Normal. Orang kalau beli, naik dia jual. Turun, susah nak jual. Kalau semakin turun, bila nak jual? Sampai kapan dia tanya? Sampai langkah kapan? Belum tentu dia nak jual. Okey, sorry to say ini normal. Normal kepada siapa-siapa pun. Saham kalau turun, tak mau jual. Kalau naik, sikit dah jual. Itu masalah yang berlaku apabila topik yang dibincangkan tu, bila naik, bila beli, turun. Bila jual, naik. Yalah, anda jadikan resistance sebagai target price. Salah lah. Orang resistance ni jadikan label untuk cut loss. Kalau dia turun balik below resistance, resistance become support. Support bertujuan untuk cut loss. Bukan resistance dijadikan sebagai target price. Minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa. Okey, terlebih cakap, saya letak kat tepi ni kertas untuk cek balik satu persatu apa yang saya nak cerita. Okey, so persoalan dia, okey, kenapa beli turun, jual naik? Jawapannya dekat sini ya. Anda beli di paras, orang nak jual. Lepas okey, kalau beli tu turun sebab anda beli dekat area, orang nak jual. Orang sedang nak jual, memang turun lah. Jangan tertipu dengan diskaun saham lah. Lagi-lagi orang cakap, oh diskaun. Belilah. Mendapat lah. Naik jangan marah, tak turun jangan marah. Okey, turun jangan marah, naik pun jangan marah lah. Okey, so kenapa selepas anda jual dia naik lagi? Sebab anda jual di ketika orang baru berminat nak beli. Volume baru start, anda pergi jual. Silap banyak. Okey, so kenapa? Itu jawapan dia. Kemudian so persoalan yang dia tanya adalah anda nak beli ketika mana? Okey, jadi kita tengok chrono. Tak fast. Okey, anda nak beli ketika mana? Ketika dia sideways ataupun ketika dia sedang nak naik? Okey, so apa yang dia bagi tahu adalah pastikan pilih counter yang nak naik, kerana okey, untung kita berada di counter ataupun untung kita berada di saham yang nak naik. Itu dia kata. Apa yang saya kata mungkin lebih kurang ayat yang sama, tapi ayat dia tak sama dengan kita. Okey, so apa yang saya kata adalah pilihlah counter uptrend. So sama lah macam dia cakap. Okey, so serba sedikit apa yang saya kongsikan kepada anda, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kat mana nak pause?